Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita bersiaran secara live awal sikit. Besok saya ada kursus di Putrajaya. Ada kursus Research and Policy Making. Waalaikumsalam Abang Anwar Rizal. Fidaus Sa'ari, waalaikumsalam. Saiful Azwari, waalaikumsalam. Ahmad Zuki, waalaikumsalam. Nur Hisham Sulaiman, Ahmad Jaih, Hadinan Halim, waalaikumsalam. Terbaik Syabas. Maizatul Zahari, waalaikumsalam. Kak Maizatul Ismail Yahya Ismail, Rashid Saad Sidi, Abang Edi Putra, Lahat Farid Kelantani, Jamil Ahmad, Ijam Debab, Love You Bandar Langkawi. Bandar Langkawi kat mana tu? Saiful Buhari, Jannah Guntur, Normawati Mak Yusof. Okay, tuan, saya bersiaran Datuk Mar Momo. Baru dia sebut nama Datuk Mar Momo semalam dengan Tora-Tora semalam. Mun, waalaikumsalam. Dr. Cinta, Encik Mat, waalaikumsalam. Zakri Syuib, waalaikumsalam. Awal tak galut. Matang Poh, Syarif Ahmad, terbaik. YB Dr. Fawaz, Amar Shah, Nizam Izam, Nabila Hani, Azman Baharum, Azwan Syafi'i, waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberi salam. Hari ini saya bersiaran secara live di TikTok saya, Syafiq Abdul Halim, dan juga di Facebook Muhammad Syafiq Abdul Halim. Jadi siapa-siapa yang rajin tengok di Facebook tu, pergi di Facebook lah. Siapa yang rajin di TikTok tu, di TikTok lah. Dr. Peli Al-Baligi. Baligi ni mana? Baligi Dr. Peli ya. Waalaikumsalam. YB Gani Jerlun, Saiful Fakrul Azman, waalaikumsalam. Malik Hizir, waalaikumsalam. Di Jerlun tu Cikgu Lutfi tu, dia dulu mengajak saya tu. Yus Ismail, waalaikumsalam. Dia kenal saya dari kecil Dia mengajak saya waktu tu saya di sekolah rendah. Tu kalau nak tanya pasal saya, dia kenal tu, bahaya tu. Baling Kedah, Balinggi, Baling. Muhammad Sabri, ingatkan ada nama tempat Balinggi. Baling. Saya tak baca tu, saya Balinggi dia kan. Balinggi. Ramli Ismail, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rasa siapa yang memberi salam yang tak sempat sebut nama tu, minta maaf lah. Pilihan raya, sekejap ujung kita sembang bab pilihan raya. Kita kongsi pendapat sekejap. Sihat tu sekarang Ada je semalam duk tengok rap tahan mengantuk Waalaikumsalam. Puncak alam semua hadir Waalaikumsalam ada sesiapa yang memberi salam Apa nama ni, diharapkan semua sihat sentiasa. Orang kata apa, cuaca pun hari ni tak menentu ni. Jadi kita punya badan kita pun sat naik sat turun, sat naik sat turun dia punya temperature dia. Apa cerita Sabah? Sabah tu tak tahu nak kata lah. Tengok Haji Ji masih lagi mendapat sokongan. Terima kasih bagi gift ni Apa nama, share dulu share dulu sahabat semua. Respon isu CEO kena tangkap, saya dah bagi tahu dah semalam. Saya dah respon dah. Kalau tiap-tiap hari tanya, so saya respon, penat lah saya. Jadi tolong pergi tengok recorded semua dekat YouTube dan juga Facebook Jadi saya last kali ni last saya cakap ni Yang ni yang kata ada kaitan dengan Perikatan Nasional tu lah kan, yang suka duk tanya sangat tu. Jadi dia ditahan di bawah Seksyen 16A. Dalam SPRM ni dia ada dua seksyen, satu 16A, satu 17A. 16 ni dia meminta dan juga memberi rasuah di bawah Seksyen 16A. Di bawah Seksyen 17A ni dia menerima rasuah. Jadi Seksyen 16A ni selalunya dia akan tahan lah. Seksyen 17 ni memang mereka tangkap terus pergi pendakwaan juga lah, tahan juga pun. Tapi yang ni bila dia panggil siasatan, terus dia akan tahan lah untuk membantu siasatan. Sebab dia nak kena freeze account, semua macam-macam benda lah. Jadi dia minta lah untuk reman. Reman ni bukan maknanya bersalah.
Remand ni maknanya OKT, orang kena tuduh. Ataupun dipanggil dia bukan OKT lagi, dia OYDS, orang yang disyaki. Jadi SPRM akan siasat lah. Sebab ada satu orang kata dia minta. Ada orang tuduh dia, satu syarikat ni bagi tahu kata dia minta. Tapi projek apa tak tahulah. 92.5 bilion tu adalah pakej ransangan yang kita bagi kepada rakyat. Jadi kita tak tahulah yang melibatkan apa, vaksin ke apa ke, kita tak tahu. Tunggu SPRM dululah kan, siasat dia macam mana. Jadi saya dah jawab dah semalam, dan syarikat tersebut kena buktikan lah syarikat apa. Syarikat pun tak beritahu pun syarikat apa. Syarikat tu pun patut kenal juga, tapi selalunya dia akan jadi saksi kerajaan lah, sebab dikira sebagai dia memberi maklumat. Dia tak kena dakwa lah dekat apa nama ni, dia panggil sebagai apa, memberi rasuah tu. Dia tak kena lah bawah 16 tu, seorang lah kena yang meminta. Jadi apa nama dia kena buktikan lah. Kena buktikan baru dia akan tukar section P17. 17A ni adalah menerima rasuah. Jadi sekarang ni masih disiasat bawah 16A. Jadi kena tunggulah. Jadi banyaklah portal-portal ni duk lapor macam-macam kenaan dengan dia ni. Jadi tidak ada sumber sahih lagi. PDRM pun tak keluar SPRM pun tak keluar kenyataan lagi pun. Tidak ada kenyataan rasmi daripada pihak SPRM yang mengatakan bahawa dia telah pun menerima berapa ringgit, bukannya 92.5 bilion. Dikatakanlah dalam portal palsu tersebut, Suara Merdeka, apa nama portal Pakatan Harapan yang portal ni lah. Dia kata apa nama dia sebut dalam tu apa menerima rasuah 92.5 bilion, 5% daripada 92.5 bilion, mengarut lah. 92.5 bilion ni termasuk dengan duit yang kita duk terima tu. 1,600 grant khas prihatin, mana ada orang dapat, tak cukup pun. Yang kurang 6 sen tak cukup. Tak ada pun, ni semua fitnah. Sebab tu saya kata kita kena tahu apa benda 92.5 bilion ni. Semalam saya dah bagi tahu dah, 92.5 bilion ni adalah pakej ransangan ekonomi. Termasuklah dengan bantuan prihatin rakyat BPR dan juga grant khas prihatin dan lain-lain lah, bantuan kepada frontliner dan sebagainya. Jadi mereka ni lah yang duk sebut 5% semua ni. Jadi kita tunggulah keputusan daripada SPRM. Jadi dia macam ni lah tuan-tuan, dia macam ni. Kita ambil yang tuan-tuan senang faham. Dalam Seksyen 506 Kanun Kesiasaan. Dalam Seksyen 506 Kanun Kesiasaan, jenayah boleh tangkap. Kalau tuan-tuan buka dalam prosedur, Kanun Prosedur Jenayah, muka surat last sekali dalam Kanun Prosedur Jenayah, dia ada satu table senarai tu. Jadi senarai tu dia akan bagi tahu ni satu kategori yang boleh tangkap, satu kategori tak boleh tangkap. Jadi tangkap ni untuk apa? Tangkap untuk membantu siasatan. Sebagai contohnya, saudara pergi tumbuk orang, tumbuk orang. Tumbuk tak guna senjata, Seksyen 323. Bila Seksyen 323 adalah satu kesalahan, tidak boleh ditangkap. Tumbuk, dia tak boleh tangkap. Kecuali ramai-ramai, baru boleh tangkap. Seorang lawan seorang, kawan tu tumbuk, kawan ni pergi report 323. 323 kesalahan tak boleh tangkap. Jadi apa nama ni, so dipanggil, ambil keterangan, lepas tu lepas lah. Jadi 506 kesalahan boleh tangkap. Contoh ugut, saudara PPP, lepas tu kata dia, aku nak apa-apakan kau. Ada perkataan yang berunsur ugut saja, terus kena tangkap. Tangkap untuk bantu siasatan, remand bantu siasatan lah. Jadi kenalah 3 hari 4 hari bantu siasatan, rekod siasatan, rekod kenyataan, dipanggil 112. Rekod kenyataan tu, lepas tu kalau tidak ada apa-apa, dibebaskan lah. Pihak PDRM ataupun SPRM bebaskan. So dia tidak ada apa-apa lah. Jadi kalau orang yang dia tidak ada pengetahuan undang-undang ni, dia akan nampak bahawa OYDS tu adalah ni lah. Jadi tak apa tuan-tuan, saya dah jawab dah, rekod kat dalam YouTube lepas ni dengar lah. Tak ada masalah apa. Okey tuan-tuan, itu mukadimah dia pada malam ini. Tolong tolong share lagi tuan-tuan. Tolong share di TikTok, tolong share, dan di FB tolong share saudara semua. Okey tuan-tuan, update kes COVID-19 hari ini. Update kes COVID-19 hari ini. Malaysia, kes aktif di Malaysia 11,431 kes. Kes aktif sekarang 11,431 kes. Dan hari ini kematian di Malaysia 5 kematian,
dan kes baru adalah 561 kes. And kes baru 561. And jadi nasihat saya lah. Nasihat saya kepada rakan-rakan semua. Saya sendiri pun kalau tuan-tuan jumpa kat luar, saya pakai mask. And saya tutup mask. Saya pakai mask. Nasihat saya, kita tahu saya nak ingatkan balik lah. Mungkin saudara semua lupa, COVID ni dia boleh berjangkit melalui udara. And melalui sentuhan. Kita sentuh pintu, kawan tu buka, kita balik di rumah kita, buka pintu, COVID tu akan melekat. Lepas tu kita buat ni kat muka kita, lepas tu COVID tu lekat lah kat kita. Macam tu lah lebih kurangnya ayat leman ni. Jadi kita kena ingat balik cara kaedah macam mana COVID ni boleh melekat kepada kita. Jadi saya menasihatilah kepada rakan-rakan kita, and tolong, mask pun sekarang ni dah di bawah harga kawalan lah. And jadi keluar tu tolong pakai mask lah. Keluar tolong pakai mask dan simpan hand sanitizer. Bukan apa, takut kita pergi bank, orang tu ada COVID, dia pegang pintu. Dia pegang pintu, dia kena COVID. Lepas tu dengan kita sekali kena. Dia pegang pintu, kita pun pergi pegang pintu tu, kita buat kat muka itu, kali dengan kita sekali jalan tu. Jadi kena pakailah. Belajar belilah hand sanitizer ni. Tadi saya pergi survey tu, ada RM4.9, ada RM5 lebih, ada botol kecil tu. Jadi pakailah hand sanitizer. Dan siapa tak ambil booster, tuan-tuan boleh pergi dekat My Sejahtera. Ni saya baru ni lah, Yusman ajak saya. Siapa tak tahu Yusman kan, siapa ajak saya. Jadi apa nama ni, pergi dekat My Sejahtera tu, tuan-tuan pergi dekat vaksin tu, tuan-tuan boleh tekan untuk apply booster. Dia akan keluar senarai klinik yang berdekatan. Tak, dia suruh masukkan ni dulu. Dia suruh masukkan alamat. Suruh masukkan tuan-tuan punya postcode. Lepas tu ada klinik yang mana available. Macam saya punya 10 hari bulan ni, saya akan ambil booster yang ketiga. Saya tak tahu kata kena ambil apa nama ni. Saya ambil 2 kali lah itu. So saya akan ambil booster 10 hari bulan ni. Jadi boleh pilih kat situ. Dia ada apa, Pfizer apa. Tekan Pfizer Biotech tu. Bubuh kita punya postcode kita, sekali akan keluar klinik, keluar senarai klinik. Lepas keluar senarai klinik tu, klik lah. Klik dekat klinik tu, dia akan bagi tahu date bila nak pergi cucuk dan sebagainya. Jadi ni siapa yang percaya kepada ni lah kan. Sebab di Malaysia ni ada 2 kategori manusia kan. Jadi siapa yang ni lah, macam saya yakin, saya ambil. Ada setengah orang dia suka habatus sauda, pergi belilah habatus sauda ni. Saya hari tu duk fikir, saya duk beli tahu mana, Olive House. Kalau orang di Tasik Gelugok tu, dekat bawah pejabat parlimen tu ada kedai dia. Di pejabat parlimen Tasik Gelugok tu, bawah tu ada kedai dia, Olive House ke apa, tapi beli abang dia tak nak habatus sauda. Dia akan bagi yang titik tu. Titik lah sehari 2 kali. Tapi habatus sauda ni dia kena amal. Dia kena amalkan. Okey tuan-tuan. Jadi apa titik lah dekat kita punya lidah dan sebagainya. Lepas tu apa nama ni, kita minta lah terhindari kita ni daripada COVID dan sebagainya. Buatlah apa pun, madu ke apa ke. Janji kita jaga diri kita. Sebab kes pun dah meningkat, kematian pun dah ada dan sebagainya. Anak-anak sekolah, pastikanlah kalau yang tak mampu tu tak apalah. Kalau yang mampu tu, pakaikanlah mask budak-budak. Untuk anak-anak ni kan, bagi pakai mask. Jadi tengoklah, saya tengok nanti kalau ada lebih-lebih ke hujung bulan ni, tengok saya buat apa nama, saya nak beli mask banyak-banyak. Kita buat apa, amal jariah. Siapa yang tak ada mask, bagi tahu, kita hantar pergi kat alamat dah. Tengoklah, saya tak janjilah, tapi tengok hujung bulan lah. Tengok hujung bulan ni, tengok ada lebih lah. Macam dulu saya buat apa, yang baku makanan tu kan. Tapi berdasarkan saya punya kemampuan lah kan. Bagi alamat, nanti saya hantar pergi. Untuk anak sekolah dan sebagainya, tak ada masalah apa. Tapi tengok hujung bulan ni. Tapi itulah, kita jaga-jagalah saudara semua. Kalau kita tak jaga diri kita, siapa nak jaga diri kita? Okey tuan-tuan. Malaysia Airlines Berhad MAHB hari ni dia melaporkan lah dalam surat khabar yang semua orang boleh pergi tengok. Dia mengatakan hari ni saja ada 11 penerbangan daripada negara China yang masuk ke dalam negara kita, ataupun bersamaan dengan 3,300 pelancong. Hari ini 3,300 pelancong daripada negara China dah masuk datang ke negara kita. Dan dia pula mengatakan bahawa MHB ni juga melaporkan bahawa setiap di dalam minggu ni akan ada 10 penerbangan sampai tahun baru Cina yang akan bersamaan dengan
lebih kurang 21,000 pelancong yang bakal masuk ke dalam negara kita dengan jumlah keseluruhannya, and secara puratanya lebih kurang 25,000 lah pelancong yang akan masuk ke dalam negara kita. Dan saya nak bagi tahu sikitlah kes update di negara mereka, di China. Kes update di sana, active case. Active case adalah 100,665 kes. Kematian adalah 3 orang hari ini di sana, dan kes yang baru adalah 9,847 kes. Walau bagaimanapun di peringkat WHO masih lagi mempertikai data-data yang dibekalkan oleh negara mereka. Dan sebab kalau kita tengok daripada sudut laporan, hospital-hospital di negara mereka ni sesak, sehingga ada yang terpaksa menerima rawatan di luar hospital. Jadi laporan WHO masih lagi mempertikai berkenaan dengan jumlah kes ataupun kematian yang dibekalkan oleh negara mereka. Jadi kita kena jaga-jagalah sebab mereka main negara kita ni dekat 30,000. Dan hari ini kita melihat tuan-tuan, di peringkat negara kita, Malaysia hanya membuatkan baru ni Perdana Menteri cakap nak memperketatkan, betul dalam ucapan Perdana Menteri kata nak memperketatkan, tapi saya masih lihat lagi lah dasar untuk pelancong masuk ke dalam negara Malaysia ni masih sama, masih tak tukar. Itu kita masih mengekalkan dasar untuk memeriksa suhu badan dan membuat kajian terhadap najis kumbahan semata-mata untuk pelancong lah. Jadi belum ada lagi lah yang kata diperketatkan, syarat diperketatkan belum ada. Kalau tuan-tuan buka website travel ke Malaysia, tuan-tuan akan nampak lah macam mana orang luar nak main Malaysia, dia akan bagi syarat dia. Syarat pertama dia suhu badan, syarat keduanya adalah untuk membuat kajian. Kalau ikutkan di dalam situ, di dalam travel Asia tu, Malaysia tu tidak ada syarat. Nak main Malaysia boleh main ikut suka. Nak main boleh main lah. Jadi dia cuma cek suhu badan dengan apa yang saya bagi tahu tadi. Dan kita meminta supaya negara-negara supaya Malaysia, Menteri Kesihatan mengikuti perkembangan di negara-negara yang lain, sebagai contohnya Singapura, Indonesia, Thailand, yang berjiran dengan kita, yang mana mereka meletakkan syarat. Syarat yang pertamanya, orang yang nak masuk melancong ke negara mereka mestilah mempunyai sijil vaksinasi. Yang ni saya tak teringat sebelum ni sebab kita lama tinggal My Sejahtera. Setiap orang yang menerima vaksin, dia ada nombor siri dia, dia ada sijil dia. Jadi negara-negara lain seperti Thailand, Singapura, Indonesia dan beberapa negara lain lagi lah, Filipina dan sebagainya, even negara China sendiri yang banyak kes ni, mereka juga menetapkan orang yang nak masuk ke negara mereka, yang pertama mestilah mempunyai sijil vaksinasi. Yang keduanya, dia mesti uji 48 jam bahawa dia negatif sebelum dia menaiki penerbangan. Jadi bila dia sampai dekat Malaysia, dia kena ada dua. Sepatutnya lah macam dia sampai kat negara Singapura ataupun sebagainya, dia kena ada dua. Yang pertama, dia kena pamerkan sijil vaksinasi, bila dia ambil vaksin, kalau lebih daripada tempoh masa 6 bulan, dia kena ambil booster. Kalau dia tak ambil booster, dia tak boleh travel. Ini negara-negara Euro semua buat benda ni. Maknanya kalau sijil vaksinasi dia adalah 8 bulan lepas, so benda ni tak boleh diterima. Dia kena ambil booster lagi sekali supaya dia dapat membawa jaminan kepada negara kita. Jadi itulah yang dia kena tunjuk daripada sudut hak jangka masa vaksinasi ni. Dan juga dia kena tunjuk ujian 48 jam sebelum dia menaiki penerbangan. Sebagai contohnya, dia nak menaiki penerbangan besok. So kemarin dia dah kena buat test dah. So bila dia sampai kat Malaysia, immigration akan melihat bila dia buat test. Bila dia buat test dan sijil vaksinasi dia, bila dia sampai di Malaysia, dia kena ambil yang test terus tu, dipanggil apa? RTK antigen. Dia kena ambil test RTK antigen untuk membuktikan bahawa dia tidak positif semasa dia memasuki negara kita. Ini dipraktikkan oleh negara-negara lain, yang kita harapkan Perdana Menteri kita yang bercakap soal untuk memperketatkan pelancong yang masuk dalam negara kita, kita harapkan dia buat benda ni. Sebab ini melibatkan jaminan kesihatan dan juga keselamatan rakyat Malaysia. Dan dia juga melibatkan pendidikan. Sebab apa? Kalau COVID berlaku lebih teruk, orang kata apa, daripada sebelum ni, maka pendidikan
And sekolah-sekolah akan tutup, universiti akan tutup dan sebagainya, makin ramailah and orang yang tidak akan mendapat pendidikan yang baik, and dia tidak akan mendapat orang kata apa, dia tak dapat pergi sekolah dan universiti dan sebagainya. Jadi kerajaan kena melihat pada dasar ini. Tu mukadimah kita lah tuan-tuan, pasal isu and orang kata apa, perincian kes. Okey, saudara semua, ni kita masuk isu semasa. Ni untuk rakyat Kedah lah, rakyat Kedah. Hari ni dilaporkan dalam akhbar Sinar Harian. Dia mengatakan bahawa MAFAS, agensi di bawah MAFAS itu mengumumkan tahniah kepada rakyat Kedah kerana akan kenyang dengan telur yang berlambak dekat negeri Kedah. Jadi bagi saya dan juga macam-macam Pakatan Harapan yang cuba untuk mendapatkan sokongan rakyat kat Kedah ni, dia pun sebar. Dan dia kata, oh rakyat Kedah dah kenyang dengan telur. Tengok ni kerajaan persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita. Dan bagi telur dekat rakyat Kedah, menyelesaikan 40% daripada bekalan telur di negeri Kedah. Rakyat Kedah akan dapat makan telur dengan kenyang. Macam-macam lah daripada kongsi kan, kat TikTok, kat Facebook, dekat WhatsApp dan sebagainya. Tapi malangnya biasalah tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan mereka ni tak boleh nak periksa fakta. Memang betul, saya baca dalam artikel tersebut mengatakan bahawa rakyat Kedah akan kenyang dengan telur yang diberi bantuan daripada MAFAS, iaitu sebanyak 150,000 biji telur. Dan dikatanya akan memenuhi 40% daripada bekalan telur di Kedah. Jadi ini yang dilaporkan lah. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan, macam mereka sebut, yang pertamanya kerajaan persekutuan. Okay, saya nak tegaklah satu benda. Isu telur dengan ayam ni memang adalah isu kerajaan persekutuan. So memang wajiblah MAFAS tolong, tak kira lah Kelantan, Terengganu, Kedah ke. Sebab orang Kedah bayar cukai. Orang Kelantan bayar cukai, orang Terengganu pun membayar cukai juga. Dan kalau nak claim kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh, tapi syarat dia apa benda? Rakyat di negeri Kedah khususnya yang bercakap sekarang ni, saya bagi tahu apa yang kita minta adalah kerajaan persekutuan menyerahkan kutipan cukai individu dan juga kutipan cukai syarikat di negeri Kedah, dan juga kutipan cukai yang bukan langsung ni, yang daripada sudut kita beli barang semua ni, serahkan kepada kerajaan negeri Kedah. SST apa semua cukai ni kan, serah pada kerajaan negeri Kedah. Dan kemudiannya boleh guna ayat ni. Bolehlah daripada guna ayat ni yang kata, oh hampa menang 100% di Kedah, hampa lah selesai masalah Kedah. Boleh. Kita minta masuk dalam parlimen pada bulan Februari nanti, buat satu dasar. Masukkan di dalam jadual yang ke-10 perlembagaan, kalau tak silap saya, kalau tersalah minta tegak. Masukkan di dalam klausa tu pendapatan kerajaan negeri, termasuklah pendapatan pencukaian individu, pendapatan cukai syarikat, dan juga pendapatan cukai tidak langsung diserahkan kepada kerajaan negeri. InsyaAllah kita yakin di bawah Menteri Besar Yang Amat Berhormat Sanusi akan tadbir negeri dengan baik. Dan kita yakin Kedah boleh lagi maju. Kedah boleh lagi maju sebab semua duit dia urus sendiri. Kalau duit duduk di sana, kerja duduk bangun di Selangor saja, habis Kedah tak dapat apa. Kita yakin kalau kita berjaya untuk kutip cukai kita sendiri, kita yakin kita boleh takbir negeri kita dengan baik. Dan daripada sudut beras juga, Kedah ni ada masalah sebab apa? Sebab tidak boleh membuat pembangunan di atas tanah-tanah paddy field ni. Sebab apa? Sebab terikat dengan perjanjian. Sebab kalau buat pembangunan dekat situ, maka bekalan beras kat dalam negara kita akan kurang. Sekarang ni kita cadangkan, hampa jangan duk makan beras daripada Kedah. Hampa makanlah beras daripada negeri hampa sendiri. So hampa suruhlah negeri hampa sendiri yang tanam beras ni. Orang KL buat sendiri dia punya sawah padi dia. Selangor buat sawah padi sendiri, Johor buat sawah padi sendiri, Pulau Pinang buat sawah padi sendiri, Negeri Sembilan buat sawah padi. Lepas tu hampa nak kutuk Kedah banyak mana pun hampa kutuk. Kita yakin kalau tempat di Kedah ni boleh dibangunkan, khususnya di hutan kampung, di Kubang Pasu, di Pendang, semua yang terlibat dalam tanah pertanian ni bila dapat dibangunkan, insya-Allah kita yakin Kedah pun boleh jadi macam Kuala Lumpur. Kedah pun boleh jadi macam Selangor. Sebab apa?
Sebab boleh buat sawah padi itu tukar untuk buat pembangunan. Masalahnya sekarang ni kita tak boleh tukar buat untuk pembangunan. Weh, mati gerai lah orang KL dah melawak je. Jadi kita beritahu kepada orang di Pakatan Harapan yang duk tikai tu. Bukan orang kita. Orang Kuala Lumpur PM kita bagi dia beras. Nah, mereka kita jangan bagi dia beras. Okey tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya adalah telur yang disupply hanyalah 150,000 biji saja. Kalau kita ambil 150,000 biji ni, dia bersamaan dengan 5,000 papan. Kalau kita tengok telur tu adalah 30 biji sepapan. So jumlahnya adalah 5,000 papan saja yang disupply ke negeri Kedah. Sekiranya satu keluarga ditetapkan 2 papan sekarang ni kat Kedah, untuk sebuah keluarga 2 papan. So yang hanya dapat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan ni hanyalah 2,500 keluarga saja. Jadi kita nak tanya kepada orang-orang PH ni, berapa penduduk di negeri Kedah ni? Hampa ingat dekat Kedah ni kecil je. Kedah daripada sepadan Tai tu, daripada Bukit Kayu Hitam tu, mai tarik sampai sepadan Pulau Pinang tu. Kalau hampa travel daripada Bukit nak mai di Pulau Pinang tu, duk ada 2 jam perjalanan. Bukan 2 jam, 2 jam tu laju dah tu, kira 2 jam lebih lah kiranya. Besar tak besar Kedah ni. Jadi hampa duk rasa yang hampa duk bangga, duk pergi share dekat dalam grup WhatsApp, konon-konon yang 40% yang telah dibantu di negeri Kedah ni. Nak tanya apa tahu nak ubah ramai ni. Ni kata ni, bila tak tahu fakta duk cakap mengikut dan ni bahaya. Jumlah penduduk di negeri Kedah mengikut kepada Jabatan Perangkaan My Census jumlah penduduk di negeri Kedah pada tahun 2022 adalah 2,131,427 orang. Ataupun secara puratanya 426,285 buah keluarga. Yang ni kat Kedah. Jadi sekiranya kalau mereka duk katalah 40% daripada rakyat di Kedah ni dah dapat bantuan telur ni, pergi bagi tahu kat Mak Sabu, 40% daripada keluarga di Kedah adalah 170,514 buah keluarga. Yang dapat bantuan ni cuma 2,500 je. 2,500 buah keluarga je, tak sampai pun 100,000, 10,000 pun tak sampai. Jadi jangan duk claim sangatlah selesai dulu masalah telur. Jadi baru duk cerita bagi 2,500, lepas tu nak selesai 170,000 buah keluarga. Mana nak dapat? Jadi rakyat hari ni, saya nak bagi tahu lah kepada Mak Sabu dan juga trooper-trooper dalam kerajaan hari ni lah. Rakyat hari ni dia tak lihat dah kepada angka dan persentage yang dibuat oleh mereka. Sebab kita tahu orang-orang mereka ni berbilion-bilion, 50% rakyat. Kita dah tak dengar lah. Rakyat lah ni, dia dah tak dengar lah. 150,000 telur. Dia tak dengar. Dia tahu lah. Hampa ambil kencing semua dia tahu lah. Dia kalau dia dengar 2,150,000, 40% rakyat. Dia dah tahu lah. Ni semua tipu semua. Dia dah tahu. Jadi rakyat hari ni, dia menggunakan aplikasi. Dia guna telefon, kalkulator, sempua, dia kira. Bila kerajaan sebut 40%, dia pun kira. Sebab lah ni rakyat pun dah pandai, dia dah boleh mengira dan sebagainya. Dan dia nampak ini adalah propaganda kerajaan semata-mata untuk meraih undi dalam pilihan raya negeri yang mungkin akan berlaku di negeri Kedah. Bukan nak selesai masalah rakyat, tapi nak main propaganda. Jadi esok mereka bagi tahulah dalam kempen-kempen di negeri Kedah besok. Saudara semua, di saat telur ada masalah, di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita menyelesaikan masalah telur di negeri Kedah. 40% rakyat telah dibela. Jumlah telur yang dihantar di negeri Kedah 150,000 untuk bantuan kepada kerajaan negeri Kedah. Esok dia akan main benda ni. Jadi dia takkan cerita lah benda dia bila rakyat ni dia akan, orang Pakatan Harapan ni mereka tahu rakyat ni dia akan terpesona bila disebut berbilion-bilion beratus-ratus ribu. Jadi rakyat lah ni negeri Kedah ni semua cerdik-cerdik sini abang lah. Dan negeri Kedah ni banyak pemimpin-pemimpin ni lahir daripada negeri Kedah.
Yang duk takbir negara berpuluh tahun pun banyaklah yang lahir daripada negara Kedah. Jadi mereka tahu. Anak-anak mereka, anak-anak muda khususnya, mereka tak bodoh. Mereka tekan kaki letter, mereka tengok, oh ni kencing tua. Jadi tolonglah selesaikan masalah telur ni cepat-cepat sikit lah. Kesian orang di Kedah pun beli sampai RM9 lebih, RM19, RM18, RM16. Selesaikan cepat masalah telur ni. Jangan duk tangguh lama-lama. Kerajaan juga perlu menjawab beberapa isu berkaitan dengan telur ni. Sekarang ni menteri tak jawab ni, kita nak tahu berapa banyak ladang ayam penelur dekat dalam negara kita. Macam kerajaan dulu tuan-tuan saudara semua, apa yang kita tengok, menteri lapor. Kalau zaman Tan Sri Anwar Musa, dia bagi tahu ada 478 ladang dekat dalam negara kita lah. Jadi menteri sekarang ni tak lapor. Kita nak tahu, rakyat nak tahu berapa banyak ladang ayam penelur dekat dalam negara kita. Tu yang pertama, tolong jawab je. Yang kedua ni, Mak Sabu kena jawab. Yang kedua ni, dalam negara kita satu hari semua ladang ni mengeluarkan berapa biji telur? Ni rakyat nak kira ni, kok menteri tak erti kira. Kami nak tahu berapa ladang tu ada. Yang pertama sekali nak tahu berapa ladang tu ada. Dan semua ladang ni, kalau tuan-tuan pergi tengok dalam My Census, di dalam statistik data.gov.my, semua kerajaan sebelum ni dia ada bagi. Syarikat ni ladang ni berapa keluaran telur dia. Syarikat ni ladang ni berapa keluar telur. Cuma sekarang ni, kerajaan sekarang ni semua rahsia. Semua tak mahu bagi tahu. Jadi kena bagi tahu berapa keluaran telur satu hari dalam negara kita. Kita nak tahu, rakyat nak tuntut sebab duk cari tak jumpa data dia. Lepas tu kita nak tahu. Yang ni Mak Sabu dah jawab dah kat dalam parlimen. Cuma kita nak kepastian berdasarkan data dan angka yang sebenar. Syarikat mana yang terlibat dalam import telur masuk dalam negara kita? Yang pertama, syarikat mana terlibat, dekat negara mana mereka ambil, dan yang ketiganya berapa jumlah yang mereka ambil. Hari-hari berapa? Adakah setiap hari ataupun setiap bulan? Sebab Mak Sabu jawab dalam parlimen, saya cek handset balik, dia cakap setiap hari. Bukan Mak Sabu, Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim, dia bagi tahu setiap hari kita awak masuk telur. So bila saya cek balik, saya rasa macam pelik je. Mana boleh awak masuk hari-hari kan, jadi pelik lah. Dia mesti sebulan ke seminggu. Dia sebulan tu lama sangat. Seminggu ke 2 hari sekali ke apa ke, kita nak tahu berapa jumlah dia yang dia awak masuk. Dan juga rakyat nak tahu yang seterusnya adalah berapa ekspor telur. Ekspor berapa? Bila kita dah tahu semua data ni, baru kita boleh buat perkiraan. Kita boleh baru boleh kita, rakyat ni dia boleh mencongak dan sebagainya. So hari ni kerajaan duk rahsia, duk tipu. Nak buat apa rahsia? Keluarkan. Okey, contohnya berapa biji telur yang keluar. Yang masuk tu berapa? Yang diproduce tu berapa? So hari ni kita nak tahu daripada kerajaan, dan sila jawab dulu berkenaan dengan benda ni. Okey, saudara semua. Okey, saudara semua, saya tahu makin hangat orang berkata harapan sabar. Sabar tu dia separuh daripada iman. Hampa nak buat respon, sagi boleh hampa catik nota lo. Apa yang saya duk cakap kat sini, hampa catik nota. Kalau hampa rasa nak buat penerangan, hampa pergi buat dekat live hampa nanti. Orang akan masuk, hampa buat, okey, Syafiq ni dia cakap macam ni. Okey, pembetulan dia. Kerajaan telah pun buat sekian, hampa pergi buat itu. Tapi kalau hampa dah buat live, duk sebut nama saya, duk maki saya, macam mana orang nak dengar apa yang kerajaan bagi tahu? So buang masa hampa. Lah ni hampa dengar dulu, ambil pen. Saya pun pakai nota. Saya buat sendiri ni nota ni. Okey. Jadi saya sendiri pun membaca. Setiap hari saya baca. Setiap hari saya baca, saya cerita. Kita nak minta supaya kerajaan dengar cakap kita. Jadi anda yang wakil kerajaan ni, duduk tentu ambil pen dengan kertas. Kalau tak ada pen dengan kertas, bagi tahu kat saya, nanti saya akan hantar bagi alamat. Alamat mana saya akan order. Hari ni saya akan order, saya akan hantar pen, buku nota. Saya dulu pun ada pen, buku nota, catik, buat live pun catik. Dengarlah.
ambil nota. Duduk diam-diam. Sabar. Sahabat-sahabat semua duduk diam-diam. Budak baik diam. Jadi budak baik lah. Jangan nakal-nakal. Jadi budak baik. Nanti papa marah nanti. Dia punya PMX dia. Okey tuan-tuan. Ni adalah kenyataan daripada Ketua Penerangan Amanah kot. Khalid Samad ni. Dia kata apa? Dia keluarkan kenyataan tapi tak ada dalam media rasmi lah. Dalam blogger lapor. Saya tak pastilah kenyataan dia ataupun tak sebab bukan ada authority ya. Jadi dia bercakap bahawa kebebasan bersuara tidak sama dengan kebebasan memfitnah. Dia sebut yang tu lah. Dan dia kaitkan lah dengan anak-anak muda. Tapi dia apa ni biasalah. Dia benci kat PAS kan. Dia kata dalam TikTok ni. Anak-anak muda ni tiap-tiap malam fitnah. Duk belajar dekat PAS lah. Kerja duk fitnah dan sebagainya. Jadi satu teguran yang saya nak bagi tahu kepada Khalid Samad ni, soalan saya kepada dia, siapa yang tentukan sama ada wujud ataupun tidak wujud sesuatu jenayah seperti fitnah? Manusia mana yang tentukan? Siapa yang tentukan? Adakah Khalid Samad yang tentukan? Dan adakah menteri di dalam Kementerian Multimedia yang tentukan? Siapa yang tentukan wujudnya fitnah, hasutan dan sebagainya? Siapa yang tentukan? Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah menteri dan juga orang-orang politik memain peranan tersebut. Apabila pihak yang menyokong kepada kerajaan nak fitnah, fitnah apa pun tak apa. Nak cerita fitnah apa pun tidak ada masalah apa. Macam isu judi, cakap PAS terima dana judi. Sampai hari ni ada lagi yang duk kata PAS terima tu kan. Isu 600 bilion dan sebagainya. Orang sokong kerajaan fitnah apa tak apa? Ni setiap malam duk cerita Syafiq Alim itu, Syafiq Alim ni. Semua fitnah. Sampai saya sendiri pun lah. Mereka ni kenal aku tak mana. Setiap hari fitnah. Tak ada apa. Jadi hak ni sebab mereka sokong kerajaan buat fitnah pun tak apa. Jadi hak sebelah sini belum ditentukan lagi dah delete dah. Padam account. Semua padam dan sebagainya. Jadi saudara semua, bila yang tidak sokong kenyataan, bila tak sokong kerajaan, asalkan buat saja post. Buat saja posting, buat live saja yang menyebut Anwar, kerajaan dan Pakatan Harapan ataupun sebarang gabungan politik dalam kerajaan Pakatan Harapan hari ini, semua kena blok. Tonton nak buat live, ni tekan saja apa nama dekat tajuk tu, Anwar Ibrahim, kena blok tu lah. Tekan saja Pakatan Harapan, PH, blok tu lah. Belum cerita apa lagi, tekan nama saja, blok dah lah. Tekan saja perkataan DAP, blok tu lah. Dahsyat dia bang. Depa jadi kerajaan cukup dahsyat lah. Jadi hak depa ni tak apa. Depa nak kata kat Tok Guru hadiah wang, depa nak kata dekat pimpinan PAS, terbuka. Mana-mana anak muda yang menyokong Pakatan Harapan nak mohong, nak menipu, nak fitnah, buat. Sebab menteri mereka mengiyakan benda ni. Asalkan demi berpolitik, kepentingan politik. Bukan nak jaga keamanan dan juga keharmonian dalam negara. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak adil. Sebab apa? Sebab menteri telah pun menyalahgunakan kuasanya dan bertindak berat sebelah. Sebab itu dalam negara kita, kita ada PDRM. Kita ada kita ada SKMM dan kita juga ada mahkamah. Sebab apa? Sebab menteri tidak ada autoriti untuk menyiasat, menteri tidak boleh melakukan pendakwaan dan menteri tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Maka kalau kita di sini, kalau Syafiq Alim fitnah, buat report. Setakat hari ini, sehingga hari ini tuan-tuan, saya tidak pernah dipanggil oleh mana-mana pihak PDRM. Tak ada langsung PDRM panggil saya. Sampai hari inilah. Yang ada hari tu. Dua kali hari tu silap. 2 kali hari tu. Tu pun isu tu lawak nak mampu. Itu pun jadi laporan palsu ke atas dia. Hanya dipanggil untuk melengkapkan siasatan saja. Saya buat video tentang yang Israel tu lah. Tu yang hari ni walaupun orang nak serang Israel, saya tak berani sebut dah tu. Saya, hari tu isu tu, ada seorang reporter daripada Israel. Saya sebut nama dia, Esther tu. Seorang reporter daripada Israel, dia keluar kenyataan. Dia kata, Anwar macam tu, Anwar macam ni, Anwar macam tu, Anwar macam ni. Dan dia kata dalam tu, Anwar sokong mereka. Jadi saya katalah, Perdana Menteri kena bagi respon cepat, takut jadi persepsi.
Kan Perdana Menteri kena menafikan sebarang hubungan dengan Israel. Yang kutu-kutu bodoh ni, dia pun akan tahu apa, dia pergi buat report, dia kata saya sebut Anwar sokong Israel. Kita pun pergi lah kan, PP bagi statement, IO pun gelak. Kan, dia kata dalam video tu dia tak sebut, tak apa, jangan risau. Kan, tak ada apa. Kan, jadi saudara saya nak bagi tahu, kalau kita fitnah, kan, sebagai contohnya, kalau menteri nak buang akaun saya itu, dia boleh buang akaun saya. Adakah itu adalah satu keadilan bagi saya? Saya bukan tuduh dia agen Israel. Saya kata suruh dia nafikan. Kalau ikut dengar cakap-cakap orang Pakatan Harapan yang bodoh dan tidak cerdik ni, maka habis semua akaun orang kena padam. Sedangkan orang tu tidak melakukan sebarang kesalahan. Jadi kalau kita lakukan kesalahan, SKMM ada, buat laporan. PDRM ada, buat laporan kepada PDRM. Lepas tu apa lagi? Lepas dibuat laporan siasatan berlaku, kita dipanggil untuk diberi kenyataan, kita hadirkan diri. Tak ada masalah apa. Kalau didakwa di mahkamah, kita bela diri. Jadi kenapalah nak ambil keputusan yang tidak sepatutnya? Hari ni duk ngugut pula. Siapa-siapa ni duk cerita pula anak buah tak anak buah. Saya tak ada anak buah. Saya boleh sebut di sini. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tak bayar siapa-siapa pun dalam ni. Orang nak dengar live saya nak buat macam mana? Sebab orang suka kat saya, orang tak suka dengan apa? Sebab percaraan hampa tu. Apa memaki hamun orang, memfitnah orang, orang tak suka dengar. Jadi kalau inilah kita minta. Jadi belum ada apa-apa lagi tindakan, tidak ditentukan sama ada orang tu bersalah ataupun tak. Terus nak ban akaun dia. Jadi kenyataan Khalid Samad hari ini adalah untuk apa? Supaya ditutup semua akaun-akaun media sosial orang yang sokong pada PAS dan Bersatu. Ini mana adil? Ini mana adil? Habis tu apa yang boleh bercakap? Ini apa benda ni? Ini bukan negara. Ini Malaysia. Malaysia mempraktikkan kebebasan bersuara. Kena tanya, buat kajian sebab apa anak muda tak sokong pada Pakatan Harapan. Ini bila anak muda tak sokong, nak batalkan undi 18. Bila anak muda tak sokong, nak tutup TikTok. Kalau kamu tutup media sosial apa pun, mereka tetap juga tak sokong. Hari ni mereka duduk buat live saya bagi kena sekat dan sebagainya. Ada tak live mereka bertambah? Tak bertambah juga. Walaupun anak muda tak boleh tengok live saya, mereka rasa nak termuntah tengok live daripada hampa. Mereka tak mau tengok. Dan hari ni tuan-tuan, saya tak pernah sentuh dalam live saya. Saya tak pernah sentuh peribadi kepimpinan kerajaan. Saya tak pernah sentuh peribadi pegawai kerajaan. Saya tak pernah sentuh peribadi menteri kerajaan. Dan hari ni di pihak mereka mengarahkan ni kepimpinan hari ni menteri ke pegawai mana ke saya tak tahulah. Hari ni duk mengarahkan kepada cyber trooper di bawah Pakatan Harapan untuk serang peribadi saya. Untuk lakukan pembunuhan karakter terhadap diri saya dengan mereka cerita. Dengan mereka cerita mewujudkan satu biografi yang tak pernah wujud. Mereka pun tak tahu saya lahir kat mana, saya sekolah mana, saya belajar universiti sampai mana. Semua pun tak tahu. Tapi dia boleh cerita seolah-olah dia kenal saya dan sebagainya. Inilah tindakan Pakatan Harapan yang selalu mereka buat dan sebagainya. Kita di sini tak pernah serang langsung peribadi mereka. Kalau ada kita serang peribadi, ambil satu video dan tunjuk kepada kita di mana kita serang peribadi. Jadi kita di sini kita membincangkan soal apa? Kita membincangkan soal elektrik. Kita membincangkan soal kos sara hidup rakyat. Kita membincangkan soal gaji minima. Kita membincangkan soal jaminan makanan. Kita membincangkan soal nasib petani dan peladang. Adakah ini nak disekat oleh kerajaan hari ini? Kita menegur dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan yang menekan rakyat Malaysia. Salahkah kita buat di sini? Adakah ini satu fitnah? Kalau tidak, panggil kita dan buat penerangan. Kita nak dengar. Sampai ke hari ini kita desak untuk kerajaan terang kepada kita isu kenaikan tarif elektrik kepada industri. Tak jawab. Bila tak jawab, nak tukar cerita. Pusing sana, pusing sini, pusing sana ni. Elektrik naik 44%. Barangan Nestle semua naik harga. Kenapa tak berani jawab? Jawab, rakyat nak dengar sebab apa naik. Lepas tu nak tutup akaun media sosial kita. Ni kita tanya, gaji minima ni sebab apa ditangguhkan? Tak berani jawab. Perdana Menteri tak berani jawab. Menteri tak berani jawab. Semua tak berani jawab.
Alasan dia ada syarikat yang tak mampu bayar. Ni berapa ramai rakyat yang akan hilang pekerjaan dia. Banyak rakan-rakan kita yang hilang pekerjaan dia. Siapa nak bertanggungjawab? Tolong terangkan kepada rakyat. Kita nak dengar. Kenapa tak mau terang ni? Cyber trooper yang kamu upahan guna duit kerajaan ni. Guna duit rakyat. Kalau daripada gaji mereka tu ambil bantu orang-orang susah ni, lagi bagus. Ni isu LSDN tak jawab. Dan berapa ribu, berapa ratus pekerja-pekerja kontrak kerajaan yang kena buang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Pekerja kontrak ni dijadikan sebagai lantikan politik sejak daripada kerajaan Pakatan Harapan pada PRU 18. Pada tahun 2018. Dulu pekerja kontrak mesti ditemuduga. Mesti ada latar belakang pendidikan. Kalau dia masuk grade 29, dia kena ada diploma. Kalau dia masuk grade 41, dia kena ada degree. Kalau dia grade 19 ke bawah, grade 11, SPM dan sebagainya. Semua pekerja kontrak daripada dulu semua kena ada macam tu. Cukup 15 tahun, tak silap saya, dia akan diserap masuk sebagai penjawatan tetap dalam kerajaan. Hari ini, selepas Pakatan Harapan menang pada PRU ke-14, mereka menggunakan modal pekerja kontrak ni untuk bagi jaminan pekerjaan kepada ahli-ahli parti mereka. Maka dipecatnya semua ni. Konon-kononnya mereka ni adalah lantikan politik. Konon-kononnya mereka ini adalah orang-orang politik. Tak ada, tuan-tuan. Yang kerja kat LSDN apa semua ni, mereka ni mengundi hak rakyat Malaysia. Tapi bukan semua pun undi kepada kerajaan. Pada PRU ke-14 menunjukkan bahawa pejabat awam dalam kerajaan tak undi kepada Pakatan Harapan. Dia tak undi kepada Barisan Nasional, undi kepada Pakatan Harapan. Tetapi mereka kosong kan. Mereka kosong. Berapa ramai ni makcik-makcik yang hilang kerja kerana mereka nak kosongkan jawatan tersebut untuk bagi kepada ahli-ahli parti mereka. Ini yang jadi masalah dalam kerajaan hari ini. Dan saya nampak ni nak berlaku lagi ulangan ni. Sebab mereka memberi jaminan pekerjaan. Memanglah mereka cakap mereka tak bagi surat sokongan. Bagi saya, biar menteri bagi surat sokongan lagi bagus. Sebab apa? Yang interview dia adalah pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang interview dia adalah pegawai polis dan sebagainya. Macam hang bawa surat sokongan apa pun, dia pun tak kira. Dia tengok kepada hang punya kesihatan hang, fizikal. Dia tengok kepada hang punya latar belakang pendidikan. Ini tak ada, tuan-tuan. Mereka tak buat surat sokongan, tetapi mereka buat lantikan terus. Yang mana lagi teruk? Buat lantikan terus lagi teruk. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan Pisces, Directory and pejabat Perdana Menteri. Berapa ramai orang berpolitik dalam tu? UKK orang politik, media orang politik, setiausaha pejabat setiausaha orang politik, semua orang PKR dan juga UMNO. Tuan-tuan pergi dekat menteri-menteri lain, tuan-tuan Pisces dekat Google, type saja Directory and menteri apa. Semua keluar, semua orang politik. Semua mereka punya orang, ahli-ahli parti mereka, yang latar belakang pendidikan pun apa pun tak tahu. Itu yang negara kita makin teruk dan sebagainya. Jadi isu ni juga harus dijawab oleh mereka dan mereka kena tunjuk berapa ramai pelantikan politik yang mereka telah buat hari ni. Sebab semua boleh cek. Dia sebenarnya Pakatan Harapan ni, bila mereka tengok orang sebut pasal benda ni, esok dia akan block website tu. Orang tak boleh tengok. Segala maklumat kementerian tidak boleh didedahkan kepada orang ramai. Ini perangai dia apa? Baik, malam ni hampa pergi print semua. Hampa pergi print Directory Jabatan Perdana Menteri. Pergi print Directory Menteri Pertahanan. Pergi print Directory Menteri Kementerian Dalam Negeri. Hampa pergi print Directory Kementerian Sumber Manusia. Pergi tengok semua. Ambil senarai nama, cek satu-satu. Type je, akan keluar semua. Pemuda UMNO, Angkatan Muda Keadilan, akan keluarlah semua. Semua boleh tengok semua. Sebab mereka ni semua pernah bertanding jawatan dan sebagainya. Okey, tuan-tuan. Dan juga kerajaan hari ni, jangan duk cerita je tentang ni rasuah dan sebagainya. Ni, rakyat nak tanya ni. Isu terowong. Apa cerita isu terowong? Isu terowong di Pulau Pinang ni macam mana? Isu terowong di Pulau Pinang macam mana? Isu LCS macam mana isu LCS? Isu LCS pada 11
November tahun 2022, Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tahu kertas siasatan telah lengkap. Lembaga PAC bagi tahu kertas siasatan telah lengkap, tunggu untuk membuat pendakwaan. Kenapa tak ada pendakwaan sampai hari ini? Anwar Ibrahim kena jawab ni, kerajaan hari ini kena jawab. Kenapa tak ada pendakwaan sampai hari ini berkaitan dengan LCS, UKSB, Yayasan Akabudi dan lain-lain kes yang berkaitan dengan kepimpinan kerajaan sekarang ni? Termasuklah manifesto-manifesto mereka ni. Sampai hari ni tak berani jawab. Bila kita tanya, block account. Bila kita tanya ni, baru ni, yang Fahmi Fazil bagi tahu, yang kata penipuan, video 7 benda tu. Yang kata berterima kasih kepada Anwar Ibrahim. Dia kata apa? Benda ni bohong dan arahkan. Semua yang sebar video tu semua kena block. Ni saya nak bagi tahu pada Fahmi Fazil, itu adalah troll. Rakyat troll. Dia nak tunjukkan keinginan dia. PKR janji minyak RM1.50. Bukan lama, bulan Julai tahun 2022, bulan Oktober. Bulan Oktober tahun 2022, Anwar janji minyak RM1.50. Mana rakyat tekan? Kereta Myvi 25,000 yang janji siapa? Rafizi Ramli. Rafizi janji tentang apa? Myvi. Rakyat tuntut, pi block akaun dia. Ini tuntutan rakyat manifesto. Hampa buat manifesto tapi hampa tak laksanakan. Penipu dan juga pembohong kepada rakyat Malaysia. Okey tuan-tuan, Jadi tuan-tuan, di dalam proses demokrasi, dalam sebuah negara yang merdeka dan juga berdaulat, kebebasan bersuara ini adalah terjamin di dalam perlembagaan. Yang mana anak-anak muda hari ini merasakan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim hari ini telah pun menyekat kebebasan bersuara mereka. Mereka tidak boleh bertanya, mereka tidak boleh mempersoalkan dan juga mereka tidak boleh menunjukkan rasa ketidakpuasan hati mereka terhadap kerajaan. Yang menunjukkan bahawa kerajaan hari ini nak rakyat keseluruhannya akur kepada mereka. Tetapi mereka tidak menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab untuk mendidik untuk menjelaskan kepada rakyat, untuk rakyat memahami tentang kerajaan sekarang ini. Dan juga mereka tidak melihat kepada pentingnya untuk memberi penerangan kepada rakyat. Tetapi mereka hanya mengambil semua keputusan atas keputusan yang mereka inginkan dan memaksa rakyat untuk akur apa sahaja yang mereka buat. Walaupun rakyat tidak setuju dengan perkara tersebut. Dan anak muda hari ini melihat bahawa Perdana Menteri, mereka ini dipilih oleh rakyat. Rakyat yang meletak mereka di sana. Wang negara semuanya hasil daripada titik peluh rakyat. Rakyat yang membayar gaji mereka. Peruntukan kerajaan yang digunakan dalam belanjawan juga adalah wang rakyat. Dan rakyat merasakan bahawa mereka layak untuk menegur polisi dan dasar kerajaan yang mereka tidak setuju. Kerana kerajaan berfungsi kerana wang mereka. Kerana kerajaan berfungsi kerana duit mereka. Bukan kerajaan berfungsi disebabkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, duit turun daripada langit. Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini, ini adalah satu bentuk sikap yang ditunjukkan oleh kepimpinan di dalam Pakatan Harapan yang tidak bertamadun. Sebab itulah kalau kita tengok ejen-ejen penerangan yang dilantik dan dibayar oleh pihak mereka. Di mana live mereka tuan-tuan boleh tengok di platform Clubhouse, di platform TikTok, di platform YouTube, di platform Facebook. Mereka tidak menggunakan bahasa yang baik. Mereka memaki hamun, mencerca dan mengherdik rakyat Malaysia. Seolah-olah kita yang duduk di sini adalah sampah. Seolah-olah kita yang duduk di sini adalah anjing yang mereka boleh ludah dan sepak sesuka hati mereka. Dan teguran kepada kerajaan. Kerajaan kena lihat cara dan kaedah penerangan dan juga penjelasan kepada masyarakat, khususnya anak muda yang berpendidikan tinggi. Bukan menyekat kepada kebebasan bersuara mereka, bukan menindas mereka, bukan melantik seorang ejen provokasi untuk menghina, mengherdik dan juga melemparkan satu kata-kata yang tidak baik yang menyebabkan orang rakyat hari ini merasa tidak puas hati kepada kerajaan pada hari ini. Okey, saudara semua. Salam Hamid, terima kasih. Okey tuan-tuan. Ni ada satu. Sekejap tuan-tuan. Terima kasih siapa yang share di Facebook, dah meningkat 1,000 dah. Okey tuan-tuan.
Okey tuan-tuan, ni satu lagi adalah berkaitan dengan kenyataan daripada sayap bersekutu Parti Pribumi Bersatu Malaysia daripada kaum India. Kalau kita tengok hari ini orang India dan kaum India sendiri, dan mereka menuntut janji Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan untuk menyiasat beberapa kes yang melibatkan MICA, MATE dan juga Mitra yang melibatkan kepimpinan di dalam Pakatan Harapan dan juga MIC di dalam BN. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dalam keterangan tersebut, saya hurai sikit MICA Holding, mungkin jangan semua tak pernah dengar. MICA Holding ni ditubuhkan pada tahun 1980-an sebagai satu syarikat pelaburan yang melibatkan 106 juta ringgit Malaysia dana, dan melibatkan 55,000 pemegang dia punya saham syarikat ni. Ramai di kalangan orang India B40 membeli saham syarikat ini dengan menjual aset dan membuat pinjaman, dan sebab pada waktu itu diterangkan bahawa MICA Holding ni akan memberi faedah dan juga pulangan yang besar kepada orang India dan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dan sekarang ini masyarakat India bertanya, dekat manakah perginya duit pelaburan mereka? Dan di manakah kedudukan 106 juta ringgit yang melibatkan duit mereka yang dijanjikan oleh Anwar Ibrahim? Anwar janji untuk siasat kes ini sejak daripada 1990-an semasa dia tubuhkan parti Keadilan Nasional. Dia sudah bercakap berkaitan MICA yang bercakap bahawa ini adalah kebobrokan di dalam Barisan Nasional yang tidak menghormati kepada orang India dan sebagainya. Anwar dah bercakap sejak tahun 1990-an dan sampailah dia menjadi Perdana Menteri sekarang ni, tetapi tidak ada sebarang respon berkaitan dengan isu MICA Holding. Yang keduanya adalah Mitra. Mitra ni adalah unit transformasi masyarakat India. Jadi pada waktu itu di bawah Watia Muti, zaman PH jadi kerajaan PH 1.0. Alasan yang sama juga untuk meningkatkan pendapatan dan juga sosioekonomi B40 India. Sejak 2018, hampir 203 juta dana Mitra telah diselewengkan, melibatkan 337 syarikat dan NGO yang menerima grant peruntukan daripada kerajaan pada waktu itu. Dan Anwar mengatakan bahawa dalam ceramah-ceramah politik dia kepada masyarakat India, dia mengatakan bahawa Watia Muti bukan orang PKR. Dan dia mengatakan bahawa kalau dia jadi Perdana Menteri, dan dia akan memastikan berkaitan dengan syarikat, 337 syarikat dan NGO yang telah menerima 203 juta dana daripada kerajaan ini akan disiasat. Namun sampai ke hari ini Anwar tak berani sebut berkaitan dengan Mitra, walaupun telah disuarakan oleh masyarakat orang India berkaitan dengan kedudukan Mitra dan sebagainya. Kalau saya lihat di sini tuan-tuan, Anwar Ibrahim ni dan dilihat sengaja sekarang ini untuk mereka-reka fitnah, untuk menunjukkan parti lain terlibat dengan dana judi dan terlibat dengan rasuah, namun gagal untuk menunjukkan beliau sanggup mendakwa sesiapa saja yang terlibat dengan rasuah, sebagaimana yang ditunjukkan sikap oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila mendakwa orang di dalam kerajaan maupun pihak pembangkang yang berkaitan dengan beberapa kes, antaranya adalah kes Lim Guang Eng sendiri, terowong yang gaib di Pulau Pinang, dan juga didakwa. Dan melibatkan orang dalam kerajaan pada ketika itu, Zahid Hamidi, LCS yang gaib pun didakwa, disiasat. Yayasan gaib didakwa, sistem visa luar negara yang gaib semua didakwa. Termasuklah pimpinan-pimpinan tertinggi di dalam kerajaan yang diheret ke mahkamah dan sebagainya. Namun hari ini menunjukkan sikap Anwar Ibrahim hanya tertumpu untuk menunjukkan kunun-kununnya bahawa PAS dan juga Bersatu ini adalah satu parti yang tidak bersih. Namun orang melihat bahawa yang di sebelah Anwar Ibrahim hari ini siapa? Yang di dalam kerajaan hari ini siapa? Sekiranya Anwar Ibrahim betul-betul berfikir soal rasuah dan salah guna kuasa, berfikir soal integriti, soal accountability dan juga soal responsibility, maka sesiapa saja yang terlibat haruslah dibawa ke muka pengadilan. Sesiapa saja yang terlibat haruslah dibawa kepada pendakwaan. Dan pastikan siasatan itu lengkap, barulah bercakap soal penyiasatan tersebut. Sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila ada kepimpinan kerajaan yang sedang disiasat oleh SPRM,
apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah biar SPRM buat kerja. And biar SPRM buat kerja dan laporan daripada SPRM akan dibentangkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Bukan macam kerajaan hari ini. SPRM tak sempat lagi nak buka kertas siasatan. Anwar dah kata dah 600 bilion dicuri oleh anak dan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. And Anwar dah sebut dah 92.5 bilion kena curi dengan keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Belum lagi kertas siasatan dibuka. Dan sehingga ke hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin, anaknya dan menantunya tidak pernah dipanggil oleh SPRM. Tetapi ada sekelompok di antara orang-orang dalam Pakatan Harapan yang mengatakan bahawa anak dan menantu kepada Tan Sri telah pun didakwa di peringkat SPRM. Tetapi hakikat yang sebenarnya tidak ada seorang pun yang didakwa. Okey tuan-tuan. Nama cantik Muhammad Syafiq. Perkahwinan yang mengkhianati rakyat. Memang dah didakwa. Dekat mana? Give me the reference. Did you know what is the reference? If you doesn't have the reference, then don't talk to me. Kan? Pergi buat live sendiri. Kan? Lepas tu buat. Siapa dia ni? Amir Selayang. Sepupu kepada menantu Midin ditahan SPRM. Okay, kita awak naik Amir. Amir saya awak naik lah untuk dia tunjuk fakta. Saya awak naik lah. Oh, kat FB tak nampak lah muka dia. Kat sini ada seorang daripada Amanah. Dia ni pegawai kepada ni. Assalamualaikum, man. Assalamualaikum. Okay, man. Kat mana, man? Hello. Waalaikumsalam. Man, boleh tunjuk fakta yang anda cakap tadi, yang mengatakan menantu kepada Tan Sri Muhyiddin menyeleweng 92.5 bilion dana. Apa nak kata menyeleweng? Kalau itu speed betul lah. Aku cakap sepupu kepada Adlan. Adlan ni menantu ni. Ya. Yang kata CEO yang ditahan tu. Aku baca satu news tu. Sepupu kepada Adlan ni yang ditahan. Yang dibaca dalam satu news tu, news mana, man? Boleh tunjuk tak news tu? Kami nak tahu news apa yang dijadikan rujukan. Okey. News apa, man? Kita kena check ni, saya ajak orang di Facebook, dia tak pernah tengok lagi. Okey. Di TikTok kita tengok macam mana kita nak detect pembohongan daripada orang ni. Apa tajuk news? Sekejap. Tak jumpa pula. Adam Radlan nama dia. Dah bukan news. Saya tanya tajuk news. Dah, saya tanya tajuk. Live berapa? Live berapa lah dah. Tajuk news tu berapa? Apa dia? Tajuk news tu Apa tajuk news tu? Dia punya tajuk dia apa? Tadi aku dah baca. Apa dia? Tak baca lagi Tak dengar. Apa dia? Tak dengar, bang. Kau bila pause tak dengar. Hafal dulu, lepas tu bagi tahu. Headline, ya. Headline news tu apa? Headline tu. Sat, dia pergi hafal, Sat. Tajuknya kambing ku hilang. Hashim Ramli Hamid. Oh, ni ada nak BC juga ni dekat dalam FB. Dah, saya nak tunjuk example sahaja kepada saudara semua. Apa dia punya headline dia? Google sekarang Adam Radlan. Okey. Sepupu menantu Muhyiddin. Itu yang tu cukup. Dah keluar dah. Okey. Ni kenyataan daripada siapa ni? Ni daripada blogger. Dia ada tanggungjawab juga. Kalau tak boleh, tak percaya. Saya tak percaya blogger. Saya nak sumber rasmi. Dah ni, pihak yang menangkap dia siapa dia? Pihak yang menangkap. Kalau ikut dia tulis itu SPRM. Okey, SPRM ada keluar.
sebarang kenyataan apa-apa lagi tak? Dia dah keluar dah kenyataan, tapi dia tak reveal nama. Dah. Apa kenyataan SPRM? CEO syarikat swasta ditangkap. Jadi broker komisen projek 92.5 bilion. Okey. Jadi dia kontradik dengan apa yang kau buat report tu. Okey. SPRM ni tangkap. Okey. Tangkap CEO ni sehari sebelum kau buat report. Macam mana blogger ni? Macam mana blogger ni boleh tahu the whole story yang cakap dia curi 92.5 bilion sedangkan SPRM tak sebut pun. SPRM kata disiasat. Berkaitan. Tapi dia tak kata pun dia menerima rasuah ataupun dia memberi rasuah. Dia kata berkaitan. Ditahan berkaitan. Apa beza ditahan berkaitan dengan ditahan kerana didapati? Berkaitan tu dia untuk siasatan lah. Okey, siasatan di bawah seksyen berapa, meh? Siasatan di bawah seksyen berapa? Kau tanya aku tak tahu seksyen. Dah, dekat situ ada tulis. Amir baca blogger tu. Sebab tu saya nak tahu, kata Amir tahu tak blogger ni tahu ataupun tak tahu. Sebab apa? Tak tahu. Seksyen aku tak tahu. Okey, dia didakwa bawah 16A. Disebutlah, blogger tu sebut bawah 16A. 16A tu apa dia? Tak tahu lah, aku baca lah, saya tanya. Meminta rasuah, yang Amir duk cerita kat semua orang tadi menerima. Dia baru disiasat kerana meminta, tidak ada bukti yang kata dia terima lagi. Dia pergi baca. Pergi Google lo. Ada di kalangan kontraktor yang mengaku telah memberi sumbangan tu. Ya, betul. Lepas tu dia claim sumbangan tu untuk dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik. Apa nama? Dia sebut, kontraktor ni sebut. Ini sama aja background dia macam kes Rosmah dan juga sama aja background dia macam kes Mahathir Khalid dan sebagainya. Okey. Dia disiasat. Dengar dulu. Amir faham tak maksud 16A tu? Seksyen 16A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, faham tak? Okey, apa makna meminta? Bagaimana nak membuktikan bahawa seseorang tu meminta? Hello? Dia kalau tak minta, orang tak bagi. Okey, jadi kena buktikan bahawa duit tu diberi dengan jumlahnya sekian. Betul? Betul. Okey, jadi sekarang ni kontraktor tu tak dapat bukti lagi berapa jumlah dia bagi dan berapa duit yang masuk ke dalam parti politik tu. Parti politik mana yang masuk duit tu? Kenapa Amir belum lagi pihak pencegahan rasuah sebut mana-mana parti, Amir terus kata masuk dalam akaun Perikatan Nasional. Amir terus sebut kata saya tak kata masuk Perikatan Nasional, saya tak kata. Tadi Amir kata dekat bawah. Parti politik. Dekat bawah Amir kata kait dengan Muhyiddin masuk dalam akaun Perikatan Nasional. Dekat mana you tahu money trail tu? Saya kata ni setiap bendahari Perikatan Nasional tak kena panggil lagi. Bendahari Perikatan Nasional tak kena, akaun PN tak kena freeze lagi. Saya tak tahu sama ada PN ada akaun ataupun tak. Rasa tak ada lagi. Akaun PN ni yang ada bersatu dengan PAS je. Rasanya saya lah. Jadi macam mana seorang orang Pakatan Harapan ni boleh pergi buat cerita kat luar yang mengatakan dia menerima sedangkan tak ada jumlah diterima. Dia cuma kena panggil siasatan kerana meminta. Dan syarikat tu bagi banyak mana pun tak tahu. Keluarlah. Keluarlah. Jadi nampak tak? Inilah cara kita nak check orang Pakatan Harapan. Cara kita nak semak mereka. Jadi saudara boleh tengok sendirilah. Kaedah. Macam mana kita nak semak mereka ni. Macam mana mereka boleh cerita seantero dunia yang mengatakan bahawa PN terima. Macam tu juga dengan kes judi tu. Duit judi ingat tak? Masa mereka tuduh PAS terima judi. PAS terima banyak dah. PAS kena banyak kali dengan mereka ni. 90 juta. Apa cerita 90 juta? Diam. Tak berani kata apa. Dulu tuduh PAS bantai 90 juta. Lepas tu kata PAS hantam duit judi pula. Bila masuk dalam Dewan Rakyat, bila tanya, saya mengecualikan PAS dalam keadaan ni. Jadi macam mana boleh duk pergi cerita seantero dunia daripada tadi saya duk dengar, duk pergi cerita bahawa dia terima. Sedangkan ni siapa punya kukrak ni lah. Masuk. Hello? Oh, jadi lagging pula saya punya live saja. Dia dah keluar dah. Ada call masuk.
Dia suara dia dengar tapi dia box dia hilang. Naik Zat seorang. Kena report goyang lah. Sahabat naik Zat. Naik lepas tu turun balik bawah. Dia jadi lag. Gambar klik-klik lah. Nah, Raja Lawak. Okey tuan-tuan, apa-apa pun kita tunggulah. Zat seorang. Siapa boleh naik Zat seorang lepas tu turun balik lah. Ni kita punya sahabat kita naik Zat. Dia jadi sangkut saya punya live. Koyak lah. Kena report. Kena report koyak lah tu. Report ni. Rambut kilat pakai gel apa. Dua perempuan ni. Nanti saya buat keluar lah. Saya punya pomade saya. Haji Nik naik ni. MR naik. Main tolong bantu Zat seorang. Dia kena naik lepas tu turun. Okey, sekejap. Saya turunkan okey. Alright lah. Okey, live dah okey. Jadi macam mana duk boleh pergi jajak? Saya cerita sebenarnya orang dalam Facebook ni mungkin tak tahu. Dia dalam psikologi ni, dia ada satu teknik ni. Dia panggil sebagai apa? Semalam saya cerita. Dia panggil sebagai the dream theories. Dream theories ni dia attack kita dalam keadaan sebagai unconscious mind. Dalam keadaan kita ni tak sedar, dalam separuh sedar. Jadi kesedaran kita tu kita kena dapatkan semula kesedaran kita. Dibagi kepada kita ni contohnya 92.5 bilion ni. Saya nak tanya kepada saudara, 92.5 bilion ni apa benda sebenarnya ni? 92.5 bilion ni sedar. Dalam pemikiran tidak sedar, tuan-tuan dijajarkan seolah-olah 92.5 bilion ni adalah projek kerajaan. Projek, mereka sebut projek. Betul ke projek? Betul ke projek? Ni saya nak cerita lagi sekali, saya ulang lagi sekali. Betul ke projek saudara? Disebut tentang ketujuh pakej rangsangan ekonomi. 7 pakej rangsangan ekonomi ni apa? 7 rangsangan ekonomi ni yang pertamanya ni. Saudara pergi baca ni, saya bagi tahu ni. Saudara pergi baca. Tuan-tuan pergi buka dalam laksana. Ingat ni, baca. Yang pertama adalah prihatin. Yang kedua adalah prihatin PKS tambahan. Yang ketiga adalah penjana. Yang keempat adalah kita prihatin. Susah fikir ni saya. Yang kelima adalah permai. Yang keenam adalah pemerkasa. Yang ketujuh adalah pemerkasa tambahan. Ni 7 pakej ni. Ni 7 pakej rangsangan ekonomi ni. Apa benda ni 7 ni? Apa benda 7 ni? Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Daripada nilai 530 bilion, 437 bilion adalah moratorium dan juga KWSP. Itu duit saudara semua. Yang 92.5 bilion ni apa? Apa 7 pakej ni? Sedar boleh ni? Sedar. Kalau duduk dalam unconscious mind yang dimain oleh puak-puak dalam Pakatan Harapan, tuan-tuan akan nampak 92.5 bilion ni adalah projek. Betul? Jadi sedar. Mereka kata saya semalam ni bila saya buat macam ni, saya tengah hipnosis. Hipnotis. Sedar. Hipnosis. Okey, sedar. Apa benda 92.5 bilion ni? Fikir boleh. Adakah projek? No. Ni bukan projek yang nak dapat 5% komisen dan sebagainya. Ni bukan projek. Apa benda? Bawah pakej prihatin. Bantuan isi rumah B40 RM1,600. Ni, bawah pakej prihatin. Bawah pakej prihatin bujang B40 dapat RM800. Bawah pakej prihatin pelajar IPT seluruh negara dapat RM200. Bawah pakej prihatin rakyat dapat diskaun TMB 50%. Bawah pakej prihatin rakyat dapat bantuan penjawat awam RM500. Macam mana nak dapat persen benda ni? Dapat persen 5% daripada duit bantuan prihatin rakyat RM1,600. Ada tak yang dapat kurang daripada RM1,600? Kalau ada dapat kurang RM1,600 tu maknanya betul lah dimakan 5%. Nak dapat macam mana ni? Nak dapat macam mana duit? Duit ni semua duit bagi kat rakyat ni. 92.5 bilion ni semua duit bagi kat rakyat. Nak dapat persen macam mana? Okey, yang kedua. Yang kedua adalah pakej PKS tambahan. Grant khas prihatin RM3,000.
seluruh peniaga kecil dan sederhana seluruh negara. Semua dapat ni. RM3,000 subsidi upah, program subsidi upah RM800 seluruh negara. Semua dapat ni. Macam mana nak dapat 5% daripada grant khas prihatin? Ada tak orang tak dapat grant khas? Ada tak yang kurang daripada RM3,000? Ada tak program subsidi upah dia 800 ke bawah? Macam mana nak ambil 5% kat sini? How? Orang nak ambil 8% kepada bantuan rakyat ni? Okey, yang ketiga, pakej penjana. Pakej penjana ni ada bantuan khas pengurusan adika, askar ni semua dapat. Dan orang yang mengusahakan askar semua dapat bantuan. Macam mana nak ambil 5% duit ni? Duit ni telah ditetapkan, rakyat tahu dah dapat berapa ribu. Macam mana kita nak ambil 5%? Lepas tu adalah bantuan ibu tunggal dan juga OKU RM1,000 tu. Ingat tak? Bantuan ibu tunggal dan OKU. Dan juga dana bantuan lain untuk peniaga kecil dan sederhana. Lepas tu di bawah pakej suara tak ada dan di bawah pakej kita prihatin B40 RM1,000, B40 bujang RM500. Nak ambil 5% macam mana? M40 RM600, M40 bujang RM300. Lepas tu di bawah pakej Ermai, kerajaan bagi pada waktu tu RM500 one off kepada frontliner dan bayaran bulanan kepada frontliner sebanyak RM600. Di bawah pakej pemekasan tambahan, kerajaan pada waktu tu Tan Sri Muhyiddin bagi grant khas prihatin RM1,500. Lepas tu bagi one off kepada pemandu teksi, bas, pemandu pelancong RM500. So macam mana kita nak ambil tu? Nak ambil 5% macam mana tuan-tuan? Jadi bila tak ingat, bila kita tak sedar, maka mereka duk bohong kita. 92.5 bilion adalah projek. Projek apa? Yang ada projek pada waktu tu projek apa? Vaksinasi. And berkaitan dengan pembelian vaksin. Nak buka seluruh negara pusat vaksinasi. Yang ni melibatkan siapa? Melibatkan Kementerian Kesihatan di bawah Adham Baba. Melibatkan Mosti di bawah Khairi Amaluddin. Siapa ni yang terlibat? Bukan ada Tan Sri pun kat situ. Dan kenapa dua kementerian ni dulu tak disiasat? Dan kenapa pemimpin UMNO kat dalam tu tidak disiasat? Dan termasuk dengan Ismail Sabri sendiri pun. Sebab apa tak ada siasatan kat atas dia? Sebab Anwar nak tuju kepada Tan Sri. Jadi dia reka cerita. Sebab tu saya buat report. Dia reka cerita 92.5 bilion ni adalah projek apa? Boleh tak bagi kepada rakyat perincian projek apa? Projek apa yang keluar pada waktu tu? Ni kenapa sampai lah tak boleh? Dan saudara semua, Tengku Zafrul dah bagi tahu dah. Dekat mana nak semak duit ni? Tengku Zafrul bagi tahu tuan-tuan pitai Laksana, LAKSANA. Dalam Laksana ni setiap minggu perincian wang 92.5 bilion tu memang ada. Dekat situ saudara boleh tengok apa projek, apa duit, semua ada kat situ. Dalam laporan Laksana, tak pernah sebelum ni ICU ataupun apa dia panggil IPU ke ICU. Tak pernah sebelum ni mendedahkan laporan secara telus kepada rakyat. Hanya zaman Tan Sri Muhyiddin saja dibuatnya satu sistem dipanggil Laksana. Apa yang kerajaan belanjakan setiap ringgit semua ada dalam tu. Dia macam ni lah. Misi rakyat tau, misi rakyat. Misi rakyat kan dia ada keluar, dia ada kutip duit, betul? Bila dia kutip duit, bila dia beli saja dia punya produk ke barang-barang untuk dihantar bantuan dan sebagainya, dia akan, orang kata apa, buat ada list satu kan. Ini yang dia update. Yang dia update lah. Semua list tu ada semua, betul? So, apa yang dibuat oleh Laksana macam tu lah. Laksana buat macam tu. Laksana setiap minggu laporan ada. Apa kerajaan beli, duit banyak mana kerajaan luar, semua ada. Jadi, saudara semua, saya nak bagi tahu, tolong pergi tengok dalam Laksana. Tolong pergi tengok. Saya buka, baru ni yang saya pergi buat report. Bila saya buka benda tu, saya tengok lah, semua clear. Rakyat boleh tengok, semua clear. Jadi, apa benda yang kita nak ni lagi? Okey, tuan-tuan,
Kesian kepada senior ni asal bagi kita naik. Kita bagi dia naik. Dia kat tempat lain dia berani naik. Ya, kita bagi dia naik. Mana dia? Lampau blok dia. Jangan bagi blok dia. Mana dia senior tu Senior chef tu. Mana dia? Lah, jangan blok dia. Pik-pik dia. Saya suka dia ni. Saya nak bagi dia naik. Dia ni orang utara. Saya suka dia. Lah, pergi blok siapa maksud? Saya nak bagi dia naik. Geng menteri dia fitnah Ustaz. Ni kat FB pula FB kita bagi Hashim. Ya, laksana macam tu lah. Masuk keluar ada maklumat. Daud Haji Ismail Daud. Okey tuan-tuan. Saya rasa di FB cukup dah setakat ni saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya tersilap kata ke apa, saya minta maaf lah. Yang tersemput-semput pun minta maaf juga lah. Biasalah tuan-tuan. So kuat-kuat. Okey tuan-tuan. Report jadi apa? Report lagi. Report saya diambil tindakan. Dia tak ada NFA, tak ada apa. Report ni tuan-tuan, bila orang tanya pasal report lah, sebab mereka ni tak tahu tentang report sebab mereka tak pernah jadi anggota. Lepas tu mereka suka duk buat ni. NFA ni maknanya non-further action. Non-further action ni adalah tidak ada tindakan lanjut. Okay, dia ada NFA. Dia ada ROR. ROR ni refer, ada report. Maknanya report ni merujuk kepada report yang lain. Maknanya ada report dah. Satu orang dia buat report. So report, ya bila orang lain pun buat report berkenaan dengan report yang serupa, dia panggil ROR. ROR ni adalah refer, ada report. Satu lagi dia panggil RKM. RKM ni dia panggil refer kepada magistrate. Jadi kalau kita nak teruskan, kita bawa report kita tu pergi kepada magistrate dan akan dibawa di dalam mahkamah. Lepas tu dia ada satu lagi dia panggil sebagai refer ada agensi. RAO, refer ada ROA. ROA ni adalah refer ada agensi. Sebagai contohnya, report berkaitan dengan SKMM. So dia akan letak klarifikasi dia ROA, refer ada agensi. Ataupun saudara pergi buat report berkaitan dengan kebocoran pipe dekat rumah, yang tu berkaitan dengan agensi lain, dia akan bagi ROA sebab yang tu pihak mereka yang akan siasat. Jadi inilah apa nama klarifikasi report. Jadi NFA ni adalah non-further action. Jadi non-further action ni dia kena buktikan dululah bahawanya memang tidak perlunya tindakan yang selanjutnya berkaitan dengan report ni. Sebagai contohnya, orang tu pergi menarik report, dia jadi NFA. Ataupun report tu berkaitan dengan orang tu jumpa hantu. Dia macam mana nak siasat hantu? Tak boleh siasat hantu kan, jadi NFA lah. Jadi bukan semua senang-senang nak bagi NFA dan sebagainya, sebab orang boleh check NFA ni. Jadi itulah sebab yang ni pengalaman saya lah dalam BDRM, so saya beritahu lah kepada orang yang nak tahu berkenaan dengan benda tersebut. Dan report ni kita boleh check. Kalau dia NFA, dia akan hantar surat, BDRM akan hantar surat kepada kita pengadu, bukan mereka. Dia akan hantar kepada kita pengadu bahawa pihak polis tidak mengambil tindakan susulan berkaitan dengan laporan yang telah dibuat. Report ini telah diklarifikasikan sebagai NFA. Kalau dia jadikan sebagai RKM, dia pun akan telefon kita untuk pergi ambil borang 53A kot, tak silap saya. Borang untuk bawa ke hadapan magistrate. Jadi kalau dia bagi kepada kita, ni semua BDRM akan maklum. Dia contoh, dia akan bagi refer ada agensi. Dia akan bagi tahu kat kita, contoh cik, report ni cik kena pergi kat syarikat bekalan air. Okay, cik, report ni cik kena bawa pergi dekat SKMM. Tu dia akan bagi kepada ROA, refer ada agensi. Jangan duk kata awak BDRM tak ambil tindakan sebab luar daripada bidang tugas dia. Jadi dia akan serahkan kepada agensi yang berkaitan. Lepas tu apa lagi saya sebut tadi? Tu jenis-jenis kategori report lah. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat tu sajalah. Di dalam FB ni, report tentang Anwar tu sebagai apa? Report ni dia takkan bagi NFA di dalam masa sehari 2 hari, dia takkan bagi. Yang saya tahu dia refer kepada report yang satu lagi di bawah apa nama Bukit Aman, sebab ada orang buat report pertama dah ada. So dia bagi ROR, refer kepada ada report. Sebab report tu tengah disiasat oleh Bukit Aman. So dia refer kepada report yang disiasat di Bukit Aman. Jadi itulah tuan-tuan. Okey, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.